A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan hadis makbul dan juga hadis mardud serta perbincangan takhrijnya berkenaan dengan tajuk ilmu yang telah diamanahkan oleh pensyarah kami iaitu Ustaz Akil di bawah subjek ilmu takhrij al-hadis dengan kod subjeknya adalah PPPN 2323. Ini adalah ahli kumpulan kami yang akan membentangkan tajuk ilmu tadi. Yang pertama Hasan bin Mamat, yang kedua Muhammad Hanif bin Ismail iaitu saya sendiri, yang ketiga Muhammad Farhan bin Wahairi, yang keempat Muhammad Ilham Fahmi bin Syukri, yang terakhir adalah Muhammad Yusuf bin Badrul Hisham. Untuk pengetahuan anda, kami berlima ini merupakan pelajar program pengajian Al-Quran dan As-Sunnah daripada Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, sebelum kita masuk kepada topik perbincangan utama kita pada video ini, sebelum itu, bolehlah saya ingin memberitahu kepada anda pendahuluan tentang ilmu takhrij ini. Okey, ilmu takhrij merupakan salah satu daripada cabang ilmu yang terdapat dalam ilmu hadis. Ilmu takhrij dianggap penting bagi membolehkan kita mengetahui kedudukan dan status sesebuah hadis, sama ada hadis itu sahih, hasan, dhaif dan juga maudhu'. Seterusnya, ilmu takhrij ini merupakan komponen yang wajib ada dalam pengajian ilmu hadis di Malaysia disebabkan kepentingannya dalam menjaga autoriti hadis. Para ulama dan sarjana Islam telah memberikan pelbagai definisi mengenai ilmu takhrij itu sendiri. Walaupun mereka memberikan pelbagai definisi yang berbeza berkenaan dengan ilmu takhrij, namun secara asasnya kesemua maksud tersebut adalah sama. Jadi, pada slide sebentar selepas ini saya akan menerangkan kepada anda apakah yang dimaksudkan dengan ilmu takhrij itu. Jadi, definisi ilmu takhrij menurut Ahmad Al-Ghumari, beliau ni merupakan seorang ulama hadis daripada Maghribi iaitu Morocco, yang mana beliau wafat pada tahun 1960 ataupun ada riwayat yang kata beliau wafat pada tahun 1961. Ilmu takhrij ialah menyatakan sandaran bagi sesebuah hadis yang terdapat dalam penulisan yang tidak bersanad atau tidak menyatakan sandaran hadis kepada rujukan yang bersanad, sama ada berserta perbincangan status kesahihan atau kelemahan, diterima atau ditolak, dan penjelasan illah hadis itu, atau sekadar pertanyaan sumber hadis kepada sandarannya sahaja. Jadi, kita boleh faham maknanya ilmu takhrij hadis menurut Ahmad Al-Ghumari ini ialah kita menyatakan ada sandaran hadis itu. Contoh, kita jumpa hadis itu dalam buku, kita tak tahu apa status hadis ni. Jadi dengan ilmu takhrij ini, kita menyatakan sandaran kepada hadis itu. Seterusnya, menurut Mahmud At-Tahan, ini merupakan seorang ulama hadis yang terkenal juga, menyatakan bahawa ilmu takhrij ialah suatu penunjuk kepada kedudukan sesebuah hadis dalam sumbernya yang asli, iaitu yang meriwayatkannya secara bersanad, kemudian diikuti penjelasan statusnya jika diperlukan. Maknanya, maksud menurut Dr. Mahmud Al-Tahan ni lebih kurang sama dengan Ahmad Al-Ghumari, iaitu persamaan adalah kita menunjukkan sumber satu hadis itu, sama ada hadis itu sahih, hasan ke, boleh diterima ataupun ditolak. Kemudian yang terakhir, menurut Abu Laith Al-Khair berkata, takhrij hadis ialah suatu ilmu yang membahaskan mengenai prinsip dan juga metod yang memudahkan kita capaian kepada kedudukan hadis. Maknanya sama ada hadis itu diterima atau tolak kan, mengenal pasti mutabaah dan syawahid daripada sumber-sumber asli, sumber yang menyerupai asal, dan sumber tidak asli. Seterusnya, kita menjelaskan hukum dan juga darjah hadis itu, sama ada boleh diterima ataupun kita boleh tolak dia. Maknanya menurut Abu Lais Al-Khair ini, ilmu takhrij ini kita nak menyatakan
kita nak menyatakan sumber hadis yang kita jumpa. Contohnya hadis itu kita jumpa dalam majalah, kan? Majalah ni dikira sebagai sumber yang tidak asli. So dalam majalah tu tidak dinyatakan apakah status hadis tersebut. Ataupun mungkin ada yang menyatakan, tapi kita masih ada keraguan. Kita tak pasti sama ada hadis tersebut boleh diterima atau tidak. Jadi apa yang perlu kita buat, kita takhrij hadis tersebut. Sama ada kita menggunakan cara tradisional, iaitu kita cek kita hadis one by one, kita pelek, ataupun kita menggunakan aplikasi. Memandangkan sekarang ni dah ada banyak aplikasi yang boleh kita gunakan untuk mentakhrij hadis. Supaya senang kita nak cari takhrij, tak perlu nak pelek one by one buku lama. Okey. Jadi sudah selesai kita punya pendahuluan berkenaan dengan ilmu takhrij. Kemudian kita masuk kepada topik kita yang utama, iaitu hadis makbul tajuk ilmu. Jadi hadis yang telah dipilih oleh kumpulan kami ialah berbunyi sebegini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insan in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalath sadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bih wa waladun salih yad'u lah. Maksud hadis ini ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat baginya. Dan yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakannya. Jadi tujuan kenapa kami memilih hadis ini untuk dimasukkan dalam tajuk ilmu, kerana ada mention perkataan ilmu yang bermanfaat. Maknanya jika seseorang manusia itu meninggal dunia, pahalanya akan terus menerus diberikan kepadanya apabila dia menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada orang ramai. Itu ilmu yang bermanfaat ni macam contohnya adalah ilmu yang memberi kebaikan, ilmu yang meningkatkan ketakwaan kepada Allah, ilmu yang menjadikan kita lebih takut pada Allah, ilmu yang menjadikan kita ni lebih berguna, menjadi insan yang lebih berguna di dunia. Maka kita akan mendapat ganjarannya di akhirat. Seterusnya kita lihat apakah takhrij hadis makbul yang telah dipilih oleh kumpulan kami tadi, yang telah saya bacakan dan telah saya terangkan kepada anda seperti tadi. Jadi hadis tadi dikeluarkan dalam banyak kitab. Antaranya kita lihat kepada kutub Tis'ah dulu, yang mana ianya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam kitab beliau Sahih Muslim, kitab wasiat, bab amalan yang boleh sampai kepada mayat setelah meninggal dunia, nombor hadis 1631. Dan memandangkan ianya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab beliau Sahih Muslim, maka hukum hadisnya adalah sahih. Seterusnya yang kedua ialah dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab beliau Sunan Abu Dawud, iaitu kitab wasiat, bab sedekah atas nama mayat, nombor hadis 2880. Hukum hadis adalah sahih. Yang ketiga dikeluarkan juga oleh Imam Al-Tirmizi dalam kitab Sunan Al-Tirmizi, kitab hukum-hukum, bab waqaf, nombor hadis 1376. Hukum hadis ialah Abu Isa berkata, hadis ini sebagai hasan sahih, maknanya dia ada tingkatan lah. Dia tengah-tengah di antara sahih dan juga hasan. Seterusnya dikeluarkan juga oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau iaitu Sunan An-Nasa'i, kitab wasiat, bab keutamaan sedekah atas nama mayat, nombor hadis 3651. Hukum hadis ialah sahih menurut Nasiruddin Al-Albani. Jadi Imam Al-Albani ialah imam yang terkenal juga. Jadi kita dah lihat hadis itu dikeluarkan dalam kutub Tis'ah. Jadi ayo kita lihat juga apa hadis ini dikeluarkan dalam kitab yang lain selain daripada kutub Tis'ah, iaitu dikeluarkan oleh Syu'aib Al-Arnauti dalam 2 buah kitabnya, iaitu yang pertama Takhrij Mushkilul Athar, nombor hadis 246. Hukum hadis sanadnya sahih. Yang kedua dikeluarkan oleh dalam Takhrij Sahih Ibnu Hibban, nombor hadis 3016. Hukum hadis sanadnya adalah sahih menurut syarat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Seterusnya dikeluarkan oleh Imam Nasiruddin Al-Albani dalam beberapa kitab sahih beliau. Antaranya sini ada banyak sikit kitab. Maknanya hadis ni kita boleh jumpa dalam banyak-banyak kitab. Yang pertama adalah Sahih An-Nasa'i, nombor hadis 3653, Sahih Al-Tirmizi, nombor hadis 1376.
Sahih Abu Daud, nombor hadis 2880. Yang keempat, Sahih Al-Jami', nombor hadis 793. Maka kesemua hadis yang dikeluarkan dalam kitab-kitab tadi, statusnya adalah sahih. Seterusnya yang kelima adalah Mushkilatul Fikri. Nombor hadis 122, hukum hadis adalah sahih. Seterusnya adalah dikeluarkan juga oleh Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban dalam kitab beliau iaitu Sahih Ibnu Hibban, nombor hadis 3016. Hukum hadis sahih menurut apa yang telah dikeluarkan dalam kitab sahihnya. Seterusnya yang terakhir adalah dikeluarkan juga oleh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya iaitu Fatawa Nur ala Ad-Darbi li Ibni Utsaimin 8/349 dan juga 12/354. Hukum hadis adalah sabit. Sabit ni maknanya bersambung hadis tu. Maknanya dikira bagi sahih lah. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih, saya teruskan kepada ahli kumpulan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita pergi kepada pandangan ulama. Sumber yang saya ambil ialah ensiklopedia hadis, iaitu aplikasi hadis yang mana pada zaman ini aplikasi ini boleh digunakan untuk mentakhrij hadis, untuk mengetahui perawi-perawi yang thiqah. Aplikasi ini amatlah sesuai untuk sesiapa yang ingin mengetahui perawi-perawi yang thiqah, supaya tidak mengambil hadis-hadis yang palsu, supaya kita lebih tahu status hadis tersebut. Saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan ensiklopedia hadis ini. Kita tengok pada hadis yang telah diambil oleh kumpulan saya, iaitu jalur yang pertama iaitu Abdul Rahman bin Shakhr, iaitu dia ni daripada kalangan sahabat. Kita boleh tengok dia daripada kalangan sahabat. Kunyahnya Abu Hurairah, negeri hidupnya Madinah, tahun wafatnya pun kita dapat tahu 57 Hijrah. Jumlah hadisnya pun kita dapat tahu. Hadis yang diriwayatkannya dalam kitab Imam Ahmad paling banyak ni. Dan kita boleh tengok pada pendapat ulama tentang perawi ini. Okay. Contohnya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa Abdul Rahman bin Shakhr merupakan seorang sahabat Nabi. Jadi sini pada aplikasi ensiklopedia hadis ini kita dapat tengok sini Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa Abdul Rahman bin Shakhr adalah sahabat Nabi. Maksudnya Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah orang yang thiqah, boleh dipercayai. Seterusnya kita pergi kepada Abdul Rahman bin Ya'qub. Tadi kita dapat tahu dia ini daripada kalangan tabi'in, kalangan pertengahan, negeri hidupnya Madinah, dan jumlah hadis yang diriwayatkan banyak dalam kitab Imam Ahmad. Dan Al-Ajli mengatakan bahawa Abdul Rahman bin Ya'qub merupakan perawi yang thiqah. An-Nasa'i pula mengatakan tiada padanya masalah, dan Ibnu Hibban mengatakan bahawa beliau disebutkan dalam as-thiqah. Seterusnya Al-Ala bin Abdul Rahman bin Ya'qub, Ibnu Adi mengatakan aku tidak melihat dia, iaitu Ala bin Abdul Rahman bin Ya'qub ni memiliki masalah. Tambahan lagi Imam Nasa'i juga mengatakan tiada padanya apa-apa masalah. Laisa bihi ba's. Al-Ala bin Abdul Rahman bin Ya'qub, kunyahnya Abu Syubul, negeri hidupnya Madinah, tahun wafatnya 132 Hijrah, dan jumlah hadis yang diriwayatkan banyak daripada dan Imam Ahmad, kalangan tabi'in, kalangan biasa. Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa Ismail bin Ja'far bin Abi Ka'sir merupakan seorang yang thiqah.
Selain itu, Abbas Ad-Durri juga mengatakan bahawa beliau siqah dan lebih sabit dari Ibnu Abi Hazim, Ad-Darawarti dan Abu Lamrah. Siapakah Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir ini? Ialah dia daripada kalangan tabi'in, kalangan pertengahan. Kemudiannya Abu Ishaq, negeri hidupnya Madinah dan tahun wafatnya 180 Hijrah. Jumlah hadis yang diriwayatkan banyak dalam kitab Imam Muslim. Seterusnya ialah Yahya bin Ayyub. Ibnu Madini mengatakan bahawa Yahya bin Ayyub merupakan seorang yang syaduk, manakala Abu Hatim juga mengatakan bahawa beliau seorang yang syaduk. Ya, siapa? Yahya bin Ayyub. Siapakah dia ni? Dia merupakan di kalangan tabi'ul atba', kalangan tua. Kunyahnya juga kunyahnya pula Abu Zakaria. Negeri hidupnya di Baghdad. Tahun wafat 234 Hijrah. Ni saya nak katakan, aplikasi ensiklopedia hadis ini kita dapat tahu siapakah perawi yang meriwayatkan hadis tersebut dan apakah pendapat ulama mengenai perawi tersebut. Seperti ini kita dapat tahu. Sebab tu Ibnul Madini mengatakan Yahya bin Ayyub ni adalah syaduk, dan Abu Hatim juga mengatakan Yahya bin Ayyub ini adalah syaduk. So simple sekarang dah mudah, zaman dah moden. So yang belum lagi download ensiklopedia hadis, cuba download. Yang macam saya ambil ni, saya subscribe lah. Dalam RM4 je sebulan. Berbaloi ke tak berbaloi? Memang berbaloi. Sebab apa? Sebab mudah sangat untuk kita mentakhrijkan hadis, supaya tidak beramal ataupun tidak berhujah dengan hadis-hadis yang tidak sahih ataupun hadis-hadis marfu'. Okey, baiklah, hadis mardud ataupun hadis yang ditolak yang dipilih dalam tajuk ilmu adalah sebuah hadis ataupun kata-kata yang dianggap sebagai hadis yang sangat masyhur ataupun glamour dalam kalangan masyarakat Malaysia. Saya sendiri pun pernah mendengar perkataan ini sebagai hadis pada satu ketika dahulu, pada ketika di dalam pengajian peringkat rendah lah, tadika selalu rendah. Matannya berbunyi begini: An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul utlubul ilma walau bis-sin. Hadis ini bermaksud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah atau tuntutlah ilmu pengetahuan walaupun ataupun sampai ke negeri China. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang takrij hadis ini. Diriwayatkan Al-Baihaqi wafat pada tahun 430 Hijrah dalam kitab Al-Madkhal ila As-Sunan Al-Kubra, nombor hadis 325, dan kitab Syu'ab Al-Iman jilid 3, nombor hadis 193. Selain itu diriwayatkan oleh Ibnu Adi wafat pada tahun 365 Hijrah dalam Al-Kamil fi Du'afa Al-Rijal jilid 5, nombor hadis 188. Akhir sekali diriwayatkan Al-Ukhaili yang wafat pada tahun 322 Hijrah dalam Al-Du'afa Al-Kabir jilid 2, nombor hadis 230. Kesimpulannya, majoriti ulama mengatakan status hadis ini maudhu', iaitu palsu. Seterusnya tentang kritikan ulama tentang hadis ini. Menurut Syekh Albani, berdasarkan kitab Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah wa Al-Mawdu'ah, karya Syekh Albani yang mengatakan bahawa riwayat ini batil. Semuanya bermula dengan sanad dari Al-Hasan bin Atiyah, dari Abu Atikah Tariq bin Salman, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kelemahan riwayat ini terletak pada Abu Atikah yang telah disepakati oleh para muhaddisin sebagai perawi sanad yang sangat dhaif. Bahkan oleh Imam Bukhari dinyatakan mungkar riwayatnya. Begitu pula jawapan Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang Abu Atikah ini.
Susunan dari hadis ini sangat dhaif atau bahkan sampai derajat batil, seperti ucapan Ibnu Hibban dan Ibnu Jauzi yang berkata bahawa hadis ini tidak ada sanadnya yang baik ataupun dianggap baik. Kritikan ulama menurut Syekh Ibn Baz. Menurut Syekh Ibn Baz dalam kitab Al-Tuhfah Al-Karimah fi Bayan Ba'di Ahadis Maudu'ah wa Saqimah yang menyebut, seandainya hadis ini sahih, maka ia tidak menunjukkan keutamaan negara China dan juga penduduknya. Maksud hadis ini sekiranya ia sahih adalah galakan untuk menuntut ilmu, biarpun perlu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ini kerana menuntut ilmu adalah perkara yang sangat penting. Ilmu merupakan faktor yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat bagi orang yang mengamalkannya. Justru itu, maksud hadis ini bukanlah negara China itu sendiri, tapi kerana China adalah sebuah negara yang terletak jauh dari tanah Arab, maka Rasulullah SAW menyebutnya sebagai satu perumpamaan. Hal ini sangat jelas bagi mereka yang mahu memahati dan memahami hadis ini. Walau bagaimanapun, menurut Ibn Baz, kita tidak boleh menggunakan hadis ini sebagai hujah, kerana hadis ini dihukumkan palsu dan tidak ada pula sumber lain yang menyebut tentang perkara yang sama. Seterusnya, kritikan ulama menurut Imam As-Suyuti. Menurut Al-Hafiz As-Suyuti rahimahullah, di dalam risalah khusus yang bertajuk Juz Turuki Hadis Talabil Ilmi Faridatun Alal Kulli Muslimin yang disunting oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi dan dicetak oleh Darul Amal. Menurut beliau, hadis ini memiliki tambahan yang popular padahal tidak ada lafaz, iaitu Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Maksudnya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tambahan lafaz dan muslimah itu tidak ada asalnya dalam kitab hadis. Syekh Albani rahimahullah berkata hadis ini masyhur pada zaman sekarang dengan tambahan dan muslimah, padahal asalnya tidak ada sedikit pun, manakala Al-Hafiz As-Saqawi juga meneraskan perkara yang sama dalam kitabnya Al-Maqasid Al-Hasanah. Akhir sekali, tambahan untuk kritikan ulama, Al-Mawazi rahimahullah bercerita hadis ini pernah disebutkan di sisi Imam Ahmad, maka beliau mengingkari dengan jelas. Ibnu Jauzi rahimahullah mencantumkan hadis ini dalam Al-Mawdu'at dan berkata Ibnu Hibban berkata hadis batil tidak ada asalnya dan disetujui As-Saqawi dalam Maqasid Al-Hasanas. Okey, baiklah. Sekarang kita akan lihat pula apakah pendapat jumhur ulama ataupun pandangan majoriti ulama mengenai hadis berkaitan dengan tuntutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat Islam ataupun untuk masyarakat, untuk manusia mencari ilmu hingga ke negeri China. Jumhur ulama seperti Imam Az-Zurqani, maafkan saya, dalam kitabnya Mukhtasar Al-Maqasid, dan juga Imam Al-Sakhawi dalam kitabnya Al-Maqasid Al-Hasanah, serta pejabat mufti wilayah persekutuan pada 2016 ketika itu Dr. Zulkifli Al-Bakri berpendapat bahawasanya hadis berkenaan adalah tersangat dhaif. Okey, seterusnya kita pergi kepada hadis pengganti. Kami mengambil hadis pengganti yang berbunyi حدثنا محمود بن قيل حدثنا أبو أسامة عن الأقماش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Yang hadis ini bermaksud telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Qailan telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Al-Amasi dari Abu Salih dan dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, nescaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga.
Okey, kita lihat takrij bagi hadis pengganti ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, itu Sunan At-Tirmidzi, kitab ilmu, bab memburu ilmu, dan nombor hadis 2570. Hukum hadis ialah hadis sahih menurut Nasiruddin Albani dan Nur Abu Isa. Hadis ini adalah hadis hasan. Yang kedua pula ialah Ibnu Majah yang dikeluarkan dalam Sunan Ibnu Majah, itu kita iman, bab keutamaan ulama dan dorongan untuk menuntut ilmu. Nombor hadis 219, hukum hadis sahih menurut Nasiruddin Albani. Yang ketiga pula ialah daripada Imam Ad-Darimi yang dikeluarkan daripada Sunan Ad-Darimi, iaitu kitab Muqaddimah bab keutamaan ilmu dan orang alim. Nombor hadis iaitu 349. Hukum hadis ialah isnadnya sahih menurut Husain Salim Asad Ad-Darani. Yang keempat pula ialah Imam Ahmad yang dikeluarkan daripada kitab Musnad Sahabat Ansar, iaitu bab sisa hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, iaitu nombor hadis 20723. Yang hukum hadis ialah Hasan li ghairihi menurut Syu'aib Al-Arunawi. Yang terakhir pula dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, iaitu Sunan Abu Dawud, kitab ilmu, iaitu anjuran untuk menuntut ilmu. Nombor hadis 3158. Hukum hadis ialah sahih menurut Nasiruddin Albani. Persamaan daripada segi matan di antara hadis mardud dan berkandi. Persamaan yang ada dalam hadis menuntut ilmu sampailah ke negeri Cina dan keluar menuntut ilmu dan Allah memudahkannya jalan ke syurga ialah menuntut ilmu ini memerlukan tenaga dan kesungguhan, iaitu dengan menuntut ilmu ini di mana-mana sahaja dan perlu keluar dari desa untuk mendapatkan ilmu. Ulama terdahulu bersungguh-sungguh jauh mengembara untuk menuntut bermacam-macam ilmu sehingga kan pergi ke negara lain, sedangkan pada masa itu tiada lagi kenderaan berinjin seperti kereta. Dalam hadis pengganti boleh dilihat bahawa Allah akan memudahkan bagi sesiapa yang keluar untuk menuntut ilmu, dan hadis mardud pula ialah menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Di sini memang terdapat persamaan bahawa menuntut ilmu perlu bergerak daripada tempat sendiri ke tempat yang lain, sama ada dekat ataupun jauh. Sekian, saya serahkan kepada sahabat saya. Akhir sekali ialah kesimpulan. Kesimpulannya, kesahihan hadis dapat dikenal pasti dengan melakukan pentakhrijan hadis. Pendapat ulama adalah perlu sekiranya hadis itu diambil daripada sumber yang tidak asli. Sekurang-kurangnya satu pendapat sudah memadai. Manakala berbeza jika hadis tersebut diambil daripada sumber yang asli. Tidak perlu sokongan daripada para ulama. Dan setiap takrij perlu diletakkan sebagai rujukan. Antara software yang mudah digunakan dan sahih maklumatnya yang boleh dipakai pada zaman moden ini antaranya ialah islamweb.net, dora.net dan aplikasi ensiklopedia hadis. Oleh itu, banyak manfaat yang dapat diambil daripada takrij hadis ini. Antaranya ialah dapat mengetahui dengan lebih mendalam tata hadis tersebut dan mengapakah ia makbul dan mengapakah ia mardud. Selain itu, kita dapat juga berhati-hati dan lebih berwaspada untuk menggunakan sesuatu hadis sebagai tujuan untuk membuat hujah atau sebagai isi ucapan dalam tazkirah atau pengucapan awam di kalangan masyarakat agar tidak menyebarkan hadis-hadis yang lemah dan palsu. Sekian daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.